kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara terbentuk pada 31 Ogos 1970 yang menjadi asas ideologi kebangsaan Malaysia ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969 setelah berlakunya rusahan kaum yang mengganggu keamanan dan keutuhan negara. Terima kasih diucapkan pada nakhoda pimpinan majlis yang berwisi, tuan pengisi majlis yang dihormati, kombinasi kehakiman yang berintegriti, seterusnya sidang hadirin yang dikasihi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berdirinya kami di sini dengan penuh iktizam ingin menyampaikan sikit dohma berpatukan tinta dan wacana para sarjana melalui maudud pidato yang berbunyi rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Sebelum kaki mengorak langkah, lidah mengalun bicara, saya mewartakan dengan lebih jelas pendefinisian rukun negara. Rukun negara adalah satu ideologi negara yang mengandungi prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi aspek keagamaan, kebudayaan, ekonomi, politik dan perundangan. 5 prinsip rukun negara yang diwujudkan ini berdasarkan acuan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Hadirin sekalian, kami buka pidato ini dengan hujah yang pertama di bawah lembayung kata dengan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Albert Einstein pernah berkata, agama tanpa ilmu itu lumpuh, ilmu tanpa agama itu buta. Kepelbagaian agama yang dianuti masyarakat di negara ini, kepercayaan kepada Tuhan dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara untuk rakyat berpegang teguh kepada kepercayaan masing-masing demi kebaikan bersama membina negara Malaysia yang berdaulat. Agama dijadikan pegangan utama rakyat Malaysia kerana dengan ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang, bangsa dan negara. Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan bebas di negara kita, sekaligus membuktikan bahawa rakyat di negara ini mengamalkan sikap toleransi yang tinggi kerana tidak membezakan warganya. Hadirin dan hadirat sekalian, hujah kedua pidato kami di bawah lembayung kata taat setia pada raja dan negara, asas perpaduan rakyat. Prinsip kesetiaan pada raja dan negara amat penting diamalkan bagi melahirkan rakyat yang taat setia pada pemerintah dan negara. Melalui prinsip ini, negara Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Hari ini, jurang perpaduan dalam kalangan rakyat dilihat semakin bergolak kerana kepelbagaian ideologi, pandangan, kurangnya kesefahaman serta penghayatan terhadap prinsip rukun negara. Menurut Profesor Datuk Dr. Ramlah Adam yang menyifatkan pandangan raja dalam konteks Malaysia adalah untuk mengukuhkan perpaduan walaupun tak berbeza agama, kaum serta fahaman politik. Nah, melalui penghayatan ini akan dapat membantu dalam mengeratkan hubungan sesama rakyat yang membolehkan semua ahli masyarakat hidup aman dan harmoni di bawah satu bumbung yang sama. Tuntasnya, isteri raja menjadi lambang kepada masyarakat majmuk di Malaysia yang menitik beratkan nilai perpaduan dalam pemerintahan tanpa mengira kaum dan agama yang menjadikan Malaysia terus maju dan negara berdaulat. Hadirin yang dikasihi, hujah terakhir kami ialah kesopanan dan kesusilaan diamalkan, kestabilan rakyat dinikmati. Pujangga Melayu selalu berpesan, tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. tegak bangsa kerana budi. Runtuh budi, runtuhlah bangsa. Dalam kita mengejar perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat, nilai namuni adalah pelengkapnya ibarat irama dengan lagu. Prinsip rukun negara keempat iaitu kesopanan dan kesusilaan berkait rapat dengan fungsinya sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Prinsip ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang yang bertujuan untuk membentuk warga negaranya bersopan santun dan bersusila. Pengamalan prinsip ini membolehkan rakyat berbilang kaum di negara ini mengamalkan sikap saling menghormati dan menjaga hubungan baik antara satu sama lain. Justru, tidak wajar sesuatu kaum membangkitkan isu yang dianggap sensitif agar ketenteraman rakyat sentiasa terpelihara. Konsep kesopanan ini haruslah difahami daripada semua aspek, bukan sahaja menerusi pengamalan tingkah laku, malah corak dan gaya pemikiran,
supaya falsafah ketimuran dijunjung selama ini dapat dilestarikan dan tidak tercela di kedekatan kita dalam menghayatinya. Tuntasnya, nilai kesopanan dan kesusilaan merupakan asas kepada pembinaan negara yang harmoni serta masyarakat yang sejahtera. Para hadirin yang dihormati, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sebelum kata mengunci bicara, selangkah muda pergi, ingin saya simpulkan penjaja kami, iaitu rukun negara, bukan saja prinsip yang dilafazkan dengan ikrar, malah ia menuntut kesungguhan setiap warga negara untuk menghayati dan mengamalkannya. Memetik kata-kata mantan Perdana Menteri kedua, iaitu Tun Abdul Razak Husin. Rukun negara bukan saja Rukun negara terletak pada amalannya. Tanpa amalan rukun negara akan menjadi secebis dokumen yang tidak mempunyai makna. Justeru, mengamalkan rukun negara dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu, menghibah tanpa mengikrar dan sikap saling menghormati antara satu sama yang lain. Melalui perpaduan kukuh ini, maka pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dan kesabaran politik dapat dikekalkan dalam sistem pemerintahan negara. Sekian, terima kasih. Mata Kus, mohon permisi.